Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1089 antara paparan utama. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Jenayah Kuala Putih menjadi-jadi. Banjir dan tanah runtuh, adakah semata-mata bencana? Apabila kuasa diberi kepada bukan ahli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa masih memegang tampuk kerajaan, Pakatan Harapan difitnah dan diserang oleh pihak lawan. Kononnya telah menjual aset-aset orang Islam dalam tabung haji. Bertali arus UMNO dan PAS memanipulasi usaha penstrukturan semula tabung haji termasuk dengan sentimen kononnya DAP telah menguasai institusi umat Islam itu. Bagaimanapun berdasarkan laporan Ketua Audit Negara mengenai tabung haji 2019, kini terbukti bahawa Pakatan Harapan berjaya memulihkan keuangan tabung haji yang semakin parah. Sijil Ketua Audit Negara tentang penyata keuangan Lembaga Tabung Haji TH untuk 2019 diperakui mengikut Malaysian Finance Reporting Standard MFRS dan International Finance Reporting Standard IFRS serta patuh Akta Tabung Haji. Sijil tersebut diperakui pada 23 Disember 2020. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Mujahid Yusof, Ketua Audit Negara telah mengesahkan bahawa tiada apa-apa penyelewengan atau salah urus dalam pentadbiran tabung haji semasa pemerintahan Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama, pengurusan tabung haji kekal patuh kepada akta dalam usaha pemulihan dan seterusnya mengelakkan berlakunya liability serta tanggungan melebihi aset. Akaun 2019 penting bukti kejayaan yang kami usahakan, ujar Mujahid. Namun pihak yang melemparkan fitnah dan tomahan berkenaan tabung haji enggan menarik balik tomahan mereka. Jauh sekali untuk membuat permohonan maaf kerana telah mengelirukan orang awam dan 9 juta pendeposit. Mereka terus meratik Pakatan Harapan jual aset dan ladang tabung haji, iaitu menjual aset orang Islam dalam tabung haji plantations. Sedangkan yang dilakukan ialah penstrukturan semula supaya tabung haji terus unggul dan berkembang dan pada waktu yang sama memenuhi pematuhan Akta Tabung Haji dan obligasi fiduciary yang bebas politik. Hari ini, Jabatan Audit Negara telah memberikan pandangan audit bersih ke atas penyata keuangan tabung haji untuk tahun berakhir 31 Disember 2020. Sama seperti pandangan audit bagi tahun berakhir 31 Disember 2019, tidak ada apa-apa emphasis on matter, kata bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Muhammad Nik Hashuddin Yusof. Sementara itu, Mujahid turut menyambut baik laporan tersebut. Audit 2020 tabung haji oleh Jabatan Audit Negara baru dikeluarkan menunjukkan keuangan tabung haji 2020 yang bersih dan bertanggungjawab. Tahniah tim pemulihan tabung haji, ini hasil pemulihan yang dibuat sejak 2018 untuk kembalikan laporan keuangan sebenar mengikut piawaian MFRS dan IFRS, ujarnya dalam satu kenyataan. Sijil Ketua Audit Negara tentang penyata keuangan Lembaga Tabung Haji untuk 2019 dan 2020 boleh diakses di dalam laman rasmi Tabung Haji. Sebelum ini, Jom Channel memetik kenyataan Tabung Haji Plantations sebagaimana yang dilaporkan oleh Bernama pada 26 November 2020. Walaupun terdapat peningkatan di peringkat operasi, kemajuan pelan pemulihan strategik kumpulan yang termasuk rasionalisasi aset terus menjadi kunci kepada kemampanan jangka panjang TH Plantations. Katanya seperti dipetik. Maknanya, peningkatan prestasi TH Plantations khasnya dan Lembaga Tabung Haji UMNO adalah hasil daripada kerja-kerja pemulihan oleh pasukan tabung haji sejak tahun 2018. Susah sangatkah hendak mengaku bahawa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ke atas tabung haji adalah demi kebaikan institusi Islam itu dan para pendepositnya? Katakanlah yang benar meskipun pahit. 5 ahli perniagaan termasuk seorang datuk didakwa atas 81 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung sindiket PAS Pelawat Pekerja Sementara PLKS palsu. Mereka ialah Datuk Abdul Aziz Abdullah,
kakaknya Anita Abdullah dan suami Anita, Muhammad Semail, Abu Yazid Muhammad serta Muhammad Hariza Muhammad Yusof mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di Mahkamah Seksyen Berasingan Kuala Lumpur. Abdul Aziz sebagai pengarah Sepakat Hidayah Sendirian Berhad didakwa atas 41 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 9.42 juta ringgit. Antaranya memiliki wang tunai dalam akaun tabung haji dan amanah saham Bumi Putra ASB, 5 anak lelakinya serta menggunakan wang syarikat itu untuk membeli beberapa kenderaan mewah termasuk Mercedes-Benz GLA 43, GMC Yukon XL, Toyota Velfire dan Range Rover Sport. Sementara itu, Anita didakwa atas 15 pertuduhan iaitu memiliki wang dan menggunakan beberapa cek bagi membeli beberapa kondominium serta lot kedai di sekitar Taman Melati dan Taman Melawati. Semuanya bernilai 5.06 juta ringgit yang merupakan hasil aktiviti haram. Semua perbuatan itu didakwa dilakukan di beberapa lokasi di antara 1 Mei 2015 hingga 6 April 2021. Abu Yazid pula berhadapan dengan 3 pertuduhan iaitu memiliki wang simpanan tetap RM22,560, 50 sen di akaun Public Islamic Bank dan 2 kereta mewah Range Rover dan Mercedes-Benz melalui pembayaran tunai dan cek berjumlah RM319,347.35 sebagai hasil aktiviti haram. Ketiga-tiga kesalahan itu didakwa dilakukan di beberapa lokasi 5 Mac 2019 hingga 1 Julai 2021. Tertuduh seterusnya Muhammad Hariza didakwa atas 9 pertuduhan memiliki 1.37 juta ringgit dalam beberapa akaun bank dan menggunakan RM111,500 melalui sekeping cek jurubank CIMB Bank dan sekeping cek Public Bank berjumlah RM79,997.33 sebagai sebahagian bayaran pembelian Toyota Velfire yang juga hasil aktiviti haram. Tertuduh melakukan semua kesalahan itu di beberapa lokasi antara 14 Februari 2020 dan 1 Julai 2021. Hariza dan Aziz turut didakwa bersama-sama memiliki wang tunai RM559,779.15 dalam akaun semasa CIMB Bank milik Sepakat Hidayah sebagai hasil aktiviti haram di CIMB Bank Cawangan Taman Melawati pada 6 April 2021. Tertuduh terakhir Muhammad pula berdepan 11 pertuduhan pengubahan wang haram termasuk memiliki wang berjumlah RM764,516.23 dalam beberapa akaun bank. Selain memiliki mata wang asing berjumlah £2,000 dan €1,300 serta memiliki seutas jam tangan Rolex dan menggunakan hasil aktiviti haram untuk membeli beberapa kereta mewah termasuk Mercedes AMG GT, GMC Yukon XL dan Range Rover. Muhammad dituduh melakukan kesalahan itu di beberapa lokasi antara 19 Mac 2018 hingga 6 April 2021. Abu Yazid dan Muhammad sebagai pengarah syarikat Panorama Indeks Sendirian Berhad turut didakwa bersama-sama memiliki wang tunai RM28,985.13 milik syarikat itu sebagai hasil aktiviti haram di CIMB Bank, Cawangan Taman Melawati pada 6 April 2021. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41(B) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zami Daud berkata, sindiket yang ditumpaskan itu telah beroperasi selama beberapa tahun dan menyebabkan kerajaan kerugian RM4.7 juta melalui levy yang tidak dibayar. Beliau berkata pihaknya memulakan siasatan ke atas PAS PLKS haram pada pertengahan tahun lalu berikutan penahanan seorang pekerja Bangladesh. Katanya dalam serbuan yang dilakukan bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini, mereka berjaya merampas aset bernilai RM25 juta, 66 kenderaan termasuk 12 kereta mewah, 34 jam tangan berjenama dan wang tunai lebih RM500,000. Tahniah Jabatan Immigration dan SPRM di atas kejayaan kalian. Bagaimanapun oleh kerana siasatan melibatkan SPRM, rakyat ingin tahu mulut siapakah yang disuap untuk melindungi mereka dan syarikat mana yang bersekongkol mengambil pemegang PLKS palsu ini sebagai pekerja. Memandangkan aktiviti haram ini dikatakan sebagai satu sindiket yang telah berjalan bertahun-tahun.
Maknanya ia satu kumpulan orang yang bersatu menjalankan kegiatan haram. Benarlah seperti kata pepatah Turki, busuk ikan mula di kepala. Namun apa yang nak dihairankan jika orang kenamaan terlibat dengan jenayah? Kluster mahkamah pun masih disanjung oleh sebahagian masyarakat di negara ini dan ingin dinobatkan untuk menjadi pemerintah semula. Rakyat Malaysia bertalu-talu ditimpa musibah. Daripada banjir besar di Lembah Kelang, rumah dihempak balak yang hanyut di Pahang. Kayu terapung di Tasik Kenyir, Terengganu selepas hujan lebat dan kuari di Perak yang sedang beroperasi runtuh. Kini bencana berlaku di Ampang. Kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai, Ampang Khamis lalu telah mengorbankan 5 orang mangsa. Dalam kes balak di Pahang, Jabatan Perhutanan Pahang berkata tinjauan dron mendapati tiada pembalakan secara sah atau haram di hutan simpan lentang, tanah kerajaan serta tanah milik berhampiran Jalan Bentong Karak dan Jambatan Sri Telemong di Bentong. Sisa kayu yang berselerak di atas jalan dan jambatan itu ialah sampah sarap daripada kejadian kepala air di Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul yang berlaku pada 18 Disember lalu, serta taburan hujan bacaan purata 155 mm yang dikategorikan sebagai sangat lebat, katanya. Berhubung kayu yang timbul di Tasik Kenyir pula, Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu, Roslan Rani berkata, tiada sebarang aktiviti pembalakan secara haram di sekitar Tasik Kenyir. Semasa tanah runtuh itu juga berlakunya fenomena kepala air yang turut menyebabkan banyak pokok-pokok berhampiran, sampah sarap yang lama, juga sisa kayu dahan dan ranting yang mati dihanyutkan ke dalam sungai. Jelasnya dipetik bernama. Sementara itu, mengulas mengenai banjir kilat di Kuala Lumpur, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kejadian banjir berpunca daripada hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti aliran air yang tinggi. Dalam tragedi kuari runtuh di Kramat Pulai, Perak pula, Ketua Polis Perak Datuk Mia Farida Lathrash Rahid berkata, syarikat kuari berkenaan memang telah diberi lesen untuk menjalankan kerja mereka. Hari ini semasa kerja dibuat, tiba-tiba tanah runtuh. Macam-macam faktor. Faktor kawasan persekitaran kawasan ini sememangnya kawasan kuari. Ada banyak kuari-kuari lain lagi, ujarnya dipetik Astro Awani. Menurut laporan, sehingga hari ini 2 mangsa yang tertimbus masih belum dapat dikeluarkan. Dalam semua kejadian, sama ada banjir, balak hanyut atau tanah runtuh, hujan dipersalahkan. Namun, benarkah kejadian banjir dan tanah runtuh semata-mata bencana alam? Sebenarnya banyak kisah kaum dan kerajaan terdahulu di dalam Al-Quran yang musnah kerana bencana alam. Misalnya bencana yang menimpa kaum Sabak. Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan empangan Maghrib dengan banjir besar sehingga tanah pertanian yang subur hancur dan tidak dapat ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sebelum ini memberi nikmat kepada penduduk. Kaum Sabak pasca pemerintahan Ratu Balkis disebut kembali ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada Malaysia, mana mungkin berlaku bala Allah Subhanahu Wa Taala kerana Malaysia kini diperintah oleh kerajaan Melayu Islam yang di dalam kabinetnya ada mereka yang digelar Tuan Guru dan Ustaz. Malangnya apa yang kita perhatikan ialah ketidakcekapan kerajaan dan jenteranya di sana sini dalam melaksanakan dasar dan menguasakan undang-undang. Kita lihat penerokaan hutan secara tidak terkawal, pembangunan yang tidak menepati piawaian alam sekitar dan lain-lain seperti menarah bukit, menambah laut dan mengorek pasir. Kebejatan itu berlaku kerana ada pihak yang menutup mata terhadap rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran menerusi surah Ar-Rum ayat 41 terjemahannya. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Siapakah yang mendalangi kerosakan alam sekitar ini kalau bukan pemimpin yang berkuasa membuat keputusan? Rakyat sudah memilih pemimpin yang mereka percaya akan memberi perkhidmatan yang baik kepada negara. Namun pilihan rakyat itu dikhianati oleh segelintir pemimpin yang tamakkan kuasa dan mahu melepaskan diri daripada hukuman oleh mahkamah bergabung mengkhianati mandat rakyat. Akibatnya rakyat menanggung kesengsaraan,
kerana malapetaka tidak mengenal mangsa, sama ada yang sedang bekerja dalam perjalanan atau berehat di rumah. Justru banjir dan tanah runtuh bukan semata-mata amukan La Nina yang membawa bencana, tetapi ia mesej keras kepada kita supaya lebih bijak dalam menentukan siapa yang layak diangkat sebagai pemimpin. Kes jangkitan COVID-19 masih tidak nampak akan menurun walaupun hampir seluruh rakyat Malaysia sudah mendapat dos vaksin yang lengkap termasuk kanak-kanak. Kes baharu COVID-19 pada 10 Mac ialah 30,787 yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 3.74 juta. Jumlah kes kematian kini mencecah 33,566. Menteri Kesihatan lantikan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Khairi Jamaluddin mengambil alih tugas tersebut daripada Datuk Seri Dr. Adham Baba pada 27 Ogos 2021. Ketika itu, kes baharu COVID-19 ialah 22,055. Jumlah kes keseluruhan ialah 1.66 juta dengan kes kematian 15,550. Pada Khamis 2 September 2021, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri Lim Kit Siang memberi Khairi 30 hari untuk menurunkan kes jangkitan COVID-19. 30 hari sudah lama berlalu. Khairi gagal. Menteri Kesihatan dilihat tidak ada idea baharu bagaimana menangani pandemik ini selain memaksakan rakyat mendapat suntikan vaksin dan cuba mengenakan hukuman yang berat kepada mereka yang melanggar prosedur operasi standard SOP dengan meminda Akta 342. Isu yang sama dihadapi oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Alam Sekitar kita lembab. Boleh dikata dia tak tahu apa-apa pasal alam sekitar kecuali buat kenyataan banjir kerana hujan melebihi kadar biasa. Hal macam tu tak beritahu pun orang dah tahu. Ujar Ahli Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain Abidin. Menurut Zulkarnain, gelagat Menteri melawat bilik kawalan terowong pintar tidak salah. Tetapi persoalannya, apa tindakan solusi pelbagai jangka untuk tangani kemelut banjir? Bukan sahaja di Lembah Kelang tapi di seluruh negara selepas lawatan tersebut. Bagi saya, Ismail Sabri telah menyerahkan urusan menjaga alam sekitar kepada individu yang bukan ahlinya. Tuan Ibrahim tak ada latar belakang sains yang mencukupi untuk mengetuai sebuah kementerian yang menjaga nyawa dan harta benda manusia. Tuan Ibrahim juga perlu sedar dirinya. Adakah dia sedar dia tak mampu? Kalau sedar tak mampu pikul tugas di kementerian itu, elok letak jawatan dan serahkan kepada individu yang benar-benar ahli. Apa hukum mengambil gaji daripada jawatan yang kita sedar tak mampu pikul? Soal Zulkarnain. Beliau berpandangan di dalam kementerian sememangnya ada pegawai tetapi mereka hanya pelaksana polisi dan arahan. Jika menteri tidak ada pengetahuan dalam bidang tugasnya dan tak tahu merancang, tak tahu berfikir dan mencetuskan idea, bagaimana pegawai mahu menterjemah idea itu? Bidasnya, Zulkarnain juga bukan ahli dalam bidang alam sekitar. Namun beliau dapat melihat betapa tidak kompetennya Menteri Alam Sekitar Malaysia hari ini berbanding dengan Yeo Bee Yin yang meneraju Kementerian Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di zaman Pakatan Harapan mentadbir negara. Untuk menjadi seorang pakar kesihatan, anda kena belajar bertahun-tahun sehingga bergelar doktor. Untuk menjadi pakar alam sekitar, anda juga kena belajar bertahun-tahun, sekurang-kurangnya sehingga mendapat ijazah dalam bidang sains. Lebih baik jika ijazah itu dalam bidang pengurusan alam sekitar. Namun, syarat utama itu diabaikan dalam kerajaan yang diterajui oleh Ismail Sabri Yaakob. Kini negara menyaksikan dua fenomena yang kedua-dua menteri dilihat gagal untuk menangani kerana mereka bukan ahli. Tegas Zulkarnain, beginilah nasib rakyat, ada kerajaan khianat mandat rakyat. Kerajaan hari ini jadi begini kerana majoriti rakyat tidak mendoakan kebaikan untuk mereka. Majoriti rakyat terzalim dan doa orang yang terzalim tidak terhijab sama sekali. Sepatutnya Tuan Ibrahim yang dipanggil oleh pengikutnya Tuan Guru Ahmad Arif tentang tanggungjawab sebagai pemimpin dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengkhianatan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif
Pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel Moving Forward, sharing a new experience.